sandaran Abdul Rahim. Tapi kalau Abdul Rahman mesti ada Abdul Rahman. Rahim ni kita boleh ubah nama Rahim, Rahim Nur kan. Boleh nama Rahim. Sebab memang Rahim ni tanda orang yang ada Rahim ni adalah orang yang dia boleh beri kasih sayang dia pada orang-orang dia. Pada orang-orang dia. Pada orang-orang yang dia khususkan. Dan dalam konteks Allah Ta'ala, dia khususkan hanya pada orang beriman saja sifat Rahim ni di akhirat nanti. Di akhirat nanti sifat Rahim ni hanya Allah Ta'ala beri pada orang beriman. Itu yang dikatakan dia khusus pada makna. Khusus pada makna, maknanya Allah Ta'ala ni beri kasih sayangnya di akhirat hanya pada orang beriman saja. Dia dah tak pandang orang kafir di akhirat. Tetapi pada lafaz ianya umum sebab boleh guna untuk orang biasa. Contohnya kita nak guna nama anak kita Rahim Nur contohnya. Tanpa guna Abdul Rahim boleh. Rahim. Tapi itulah hebatnya Allah Ta'ala. Baik. Kalau musannif rahimahullah Ta'ala dan bahawasanya faedah bagi harap itu gemar pada menuntut akan yang diharapkan. Bila hati kita gemar nakkan hasil daripada apa yang kita harapkan, maka kita sanggup bersusah payah. Kita rasa senang hati walaupun kita susah. Kita akan bertahan walaupun kita ditekan. Ini bukti, ini contoh, ini kesan kepada gemar, suka, seronok hati kita dalam menuntut perkara yang kita harapkan. Sebab itulah para sahabat Rasulullah SAW atas keyakinan mereka terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, syurga Allah, keredaan Allah, mereka sanggup bersusah payah. Kena pukul, kena bunuh, terpaksa berperang, korbankan harta benda. Tapi semua itu dalam hati mereka rasa gemar, rasa seronok, rasa suka. Sebab yang dijanjikan lebih besar lagi. Lebih besar dia punya janji-janji Allah dan Rasulnya. Maka begitulah dengan kita. Memanglah kita akan rasa susah dalam perjuangan, susah dalam beramal. Tapi kalaulah kita yakin dengan apa yang Allah janjikan, kita akan rasa seronok. Sebab itulah pentingnya peristiwa Isra' Mi'raj. Bagi kita ni yang duduk dalam perjuangan ni, penting sangat peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab apa? Peristiwa Isra' Mi'raj ni Rasulullah SAW dia jadi saksi mata. Nabi ni dia jadi saksi mata terhadap semua persoalan-persoalan keimanan yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maknanya apa yang disebut dalam Al-Quran tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar, disebut dalam hadis tentang kubur, tentang kisah Masyitah, tentang kisah Fir'aun, tentang kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Adam dan sebagainya. Semua cerita-cerita iman, cerita-cerita akidah yang disebut dalam Quran dan hadis, Nabi saksi mata. Semua perkara itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi tengok Allah Ta'ala. Nabi sampai Sidratul Muntaha. Nabi sampai langit 7. Nabi nampak Baitul Ma'mur yang setentang dengan Baitullah di Kaabah. Kita tawaf di bawah, malaikat tawaf di atas. Nabi diperlihatkan tentang syurga neraka. Nabi diperlihatkan umat dia 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Nabi diperlihatkan tentang isi kandungan neraka yang ramai orang perempuan tertutup aurat. Nabi diperlihatkan Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pesan pada Nabi, wahai Muhammad, pesan dekat umat kamu, banyak-banyak sebut la haula wala quwwata illa billah. Sebab lafaz itu akan menumbuhkan pokok-pokok di syurga.
akan menumbuhkan mahligai di syurga. Nabi maknanya menyaksikan segala-galanya secara live, secara live. Kalau ikut istilah Ustaz Azhari dulu, Nabi diperlihatkan apa? Trailer. Nak tengok cerita apa sekarang? Katakanlah cerita Saladin nak tayang tahun bulan depan. Tapi bulan ni dah keluar trailer. Ya, buka YouTube keluar trailer. Trailer ni apa? Shortcut. Slot yang pendek dipendekkan. Tapi perlihatkan tentang cerita Saladin. Samalah dengan Isra' Mi'raj. Nabi ditunjukkan dia punya trailer. Cerita sebenar kiamat besok. Kiamat besok. Jadi maknanya dengan ini kita orang sekarang ni yang mendengar persoalan Isra' Mi'raj melalui lidah tok-tok guru, baca kitab, baca Quran seumpamanya, kita kena yakin bahawa semua berita-berita gaib ni adalah benar, tidak ada keraguan, perkara yang hak, yang membuahkan keyakinan dalam diri kita, yang mesti menjadikan satu rojak, satu harapan dalam diri kita bahawa semua yang diceritakan oleh Nabi ini benar. Maknanya perjuangan kita ni pun benar. Kita tak perlu rasa ragu dan rasa keliru lagi. Berjuanglah habis-habis demi untuk nak rebut syurga Allah Ta'ala. Sebab semuanya adalah benar belaka. Tak ada pembohongan, tidak ada kekeliruan. Ini yang mesti ada dalam jiwa. Hebatnya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan faedah bagi takut itu tadi faedah bagi harap. Harap, roja. Ini faedah bagi takut, khauf yang kita dah bahaskan sebelum ni. Dan faedah bagi takut ataupun khauf itu gema pada lari daripada yang ditakutkan itu. Apa maksudnya? Takut dan faedah bagi takut itu gema pada lari daripada yang ditakutkan itu. Contohnya kita dah bahas sebelum ni, antara perkara yang kita takut, yang kita bimbang ialah amalan kita tak diterima Allah. Semayang tonggang-tonggik, buat kerja bukan paling teruk dalam perjuangan, buat program, buat usrah, buat aktiviti, lawan UMNO lah, apa semua habis-habisan. Tiba-tiba kita takut sangatlah kerana susah payah kita beramal ini tak diterima Allah Ta'ala. Maka kesan daripada faedah daripada takut itu, maka kita pastikanlah amalan kita ini benar-benar memenuhi syarat-syaratnya supaya Allah Ta'ala terima. Dan barang siapa harap ia barang siapa akan sesuatu, nescaya menuntut ia akan dia, yakni menuntut seorang itu akan dia akan sesuatu. Dan barang siapa takut akan sesuatu, nescaya lari ia seorang daripada yang dia takut. Maknanya patutlah dua-dua ni kita kena persandingkan. Kena persandingkan antara harap dan takut, antara khauf dan roja, kena dipersandingkan. Wah, sedap bahasa persandingan, rasa macam nak bersanding. Dan barang siapa takut akan suatu, saya lari dia daripadanya. Dan sekurang-kurang pangkat takut, apakah makam takut yang paling minimum, minimum level of pangkat takut, dan sekurang-kurang pangkat takut itu barang yang mensebabkan ia akan meninggalkan dosa